Ketibaan tetamu, khususnya pelancong dari luar negara, akan disambut oleh 4 orang penyambut tetamu yang terdiri daripada 2 lelaki dan 2 wanita yang berpakaian tradisional etnik yang terdapat di Malaysia dengan ucapan selamat datang. Muzik tradisional yang dimainkan secara live akan dipersembahkan semasa tetamu masuk ke dalam Dewan Makan. Pengunjung juga akan dihiburkan dengan alunan lagu-lagu kontemporari tempatan dan luar negara semasa menikmati makan malam oleh pemain keyboard tempatan. Sebelum persembahan dimulakan, lampu di ruang makan akan digelapkan sehingga 30% supaya pelancong dapat menikmati persembahan di dalam suasana yang selesa dan menarik. Pembukaan oleh musical fountain di sekeliling pentas, pancutan air yang rendah serta teknik cahaya dan bunyi yang akan mengiringi persembahan pasti memukau semua pelancong. Selepas persembahan musical fountain, persembahan dimulakan dengan overture. Overture dimulakan dengan persembahan kisah pada lingkungan tahun 1800 bagaimana Kuala Lumpur menjadi pusat perlombongan biji timah dan pedagang di negeri Selangor. Ini merupakan gambaran kisah Raja Abdullah, juga merupakan ahli keluarga kerajaan Selangor yang telah membuka lembah Kelang untuk perlombongan biji timah. Aktiviti perlombongan biji timah telah berkembang dan kepesatan pelabuhan Sungai Kelang dan Sungai Gombak telah menyebabkan lumpur yang banyak di antara Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Maka terjadilah Kuala Lumpur yang pada asalnya Kuala yang berlumpur. Semua gambaran ini akan digambarkan melalui gerak tari oleh penari yang masuk dari kalangan penonton. Prop seperti topi, cangkul, dolang biji timah digunakan bagi memastikan para penonton merasai suasana di zaman tersebut. Seterusnya, para penari akan membuat gerak tari yang mengisahkan Puteri Kesidang dari golongan bangsawan Raja Abdullah bersama hulu balang berkuda turun untuk bersiram di dalam taman larangan istana. Pengembaraan bermula apabila Tuan Puteri mengarahkan semua hulu balang meninjau serta melihat sekeliling sekiranya ada ancaman atau gangguan selama baginda bersiram di taman larangan tersebut. Pasukan berkuda memulakan tinjauan di segenap pelusuk taman bagi memastikan keselamatan Tuan Puteri. Dayang-dayang istana masuk menyambut kedatangan Tuan Puteri ke sidang dengan nyanyian sambil menari. Suasana ceria menggambarkan kegembiraan Tuan Puteri dan dayang menari sambil menyanyi. Dayang istana mempersembahkan tarian dan diikuti para hulu balang berkuda bagi menghiburkan Tuan Puteri. Selesai persembahan serta bersiram, Tuan Puteri berangkat pulang ke istana diiringi dayang serta hulu balang berkuda. Maka berangkat pulanglah Tuan Puteri ke istana. Semua gerak tari tersebut akan diiringi pemuzik yang memainkan alat muzik tradisional secara live. Selepas persembahan gimik pembukaan, pelancong akan dihiburkan dengan tarian tradisional Melayu Johor iaitu tarian Zapin. Pihak pengurusan boleh memilih sama ada tarian Zapin Pekajang atau Zapin Hanuman. Selepas tarian Zapin, penonton akan dihiburkan dengan tarian Tari Inai yang memaparkan gerak tari yang halus oleh penari, diiringi dengan live music. Tarian tradisional ini dahulunya juga dipersembahkan di dalam upacara keramaian dan kemenangan. Setiap persembahan tarian, MC akan memaklumkan lebih lanjut mengenai asal-usul dan gerak tari bagi setiap tarian. Persembahan seterusnya adalah persembahan tarian dari Borneo yang mewakili etnik kaum Sabah dan Sarawak. Tarian ini akan memaparkan keunikan tradisi asli bagi suku kaum Sabah dan Sarawak. Tarian ini akan menggunakan pelbagai jenis prop, di antaranya buluh, geduk, sumpit, perisai, bulu kenyalang, bagi memperlihatkan keharmonian kaum suku Sabah dan Sarawak di Malaysia. Tarian klasik India ini akan mengetengahkan kesenian bangsa India di Malaysia.
Tarian ini akan mengetengahkan tari dengan prop burung merak yang sangat terkenal di dalam seni tarian India. Tari ini juga melambangkan kecantikan dan keunikan burung merak itu sendiri sebagai simbolik kepercayaan kaum India bahawa burung merak adalah cahaya dalam kehidupan. Sebelum persembahan kebudayaan seterusnya, pelancong akan menikmati persembahan musical fountain yang kedua, di mana pelancong dapat menikmati kecantikan pancutan air yang sederhana tingginya diiringi dengan alunan muzik. Tarian dari kaum Cina ini adalah tarian ciptaan yang telah diolah gerak tarinya tetapi masih mengekalkan ciri-ciri dan seni tari-tarian itu sendiri. Sapu tangan, kipas, ribbon akan digunakan sebagai prop persembahan bagi tarian ini. Tarian seterusnya adalah sebuah tarian yang berasal dari negeri Thai yang telah diterap sebagai sebuah tarian tradisi di negeri Kedah, Kelantan, dan Perlis bagi kaum Siam yang telah menetap di Malaysia. Tarian ini biasanya ditarikan pada majlis keramaian dan perkahwinan. Tarian Cak Kuncak atau tarian kereta lembu. Tarian ini akan ditarikan bersama persembahan muzik secara live. Tarian klasik tradisional ini sangat popular di Malaysia. Unsur-unsur gurau senda dan usik-mengusik diselit di dalam tarian ini. Nama kereta lembu itu sendiri menjadi simbolik bagi masyarakat Melayu Melaka. Bagi memeriahkan suasana bersama penonton, tarian joget lambak ini akan ditarikan bersama dengan persembahan muzik secara live. Tarian joget lambak memang terkenal di kalangan masyarakat Melayu Malaysia. Tarian folk ini sering dijadikan sebagai tarian keramaian dan di majlis perkahwinan. Penari-penari akan beramah mesra dengan para pelancong untuk menarikan bersama dalam tarian ini. Sebagai mengakhiri persembahan, para pelancong akan dihiburkan dengan persembahan tarian finale. Di dalam persembahan ini, lagu Golden Celebration atau lagu yang akan digubah khas akan didendangkan bersama para penari, pemuzik dan juga MC sebagai penutup atau cara majlis. Selepas tamat persembahan finale, pelancong akan menikmati persembahan musical fountain ketiga di sekeliling pentas, di mana para pelancong dapat menikmati kecantikan pancutan air yang paling tinggi diiringi dengan alunan muzik. Bagi mengakhiri persembahan kebudayaan pada malam tersebut, sesi bergambar bersama pelancong diadakan. Pengacara bagi persembahan ini adalah Dio. Syahrir Saari atau lebih mesra dikenali sebagai Dio akan menjadi pengacara majlis tetap. Beliau merupakan seorang artis muda yang giat di dalam dunia seni tanah air seperti nyanyian, lakonan, permodelan. Kelebihan beliau tercelah di dalam dunia seni apabila beliau muncul di kaca televisyen untuk rancangan Malaysia Hari Ini, TV3, Nasi Lemak Kopi O di TV9, Music di TV3, Fenomena Seni Selamat Pagi Malaysia di RTM1, panel untuk Hello Malaysia bernama TV dan Astro, dan lain-lain. Antara kejayaan beliau di dalam dunia seni termasuklah disenaraikan 8 terbaik personaliti Celcom Metro 2005-2006, layak separuh akhir anugerah juara lagu etnik TV3 2008 Malaysia Song Award. Mewakili Malaysia pada tahun 2008 di ASEAN China Exchange Meeting and Culture di China, juga mewakili Malaysia di ASEAN Model Festival Awards 2011 Gangnam, Seoul, Korea, dan beberapa persembahan lain di peringkat Asia. Di dalam dunia pengacaraan, beliau juga berkebolehan untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa seperti Inggeris, Cina, Korea, dan dialek-dialek lain.